Ya Muhammad, kita ada 10 orang ya Muhammad. Saya nak tamat ke kementerian ni petang ni. Jadi boleh kita pendekkan masa untuk kementerian ni saja. Saya nampak ada macam Muhammad Sri Aman 6 minit, Sibu 4 minit. Mana dia boleh mencukupi kalau 6 minit macam tu ya Muhammad. Ya, sila ya Muhammad Kota Raja. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin membawa butiran 010900 mengenai pengupayaan ekonomi masyarakat luar bandar. Saya cuma ingin mengatakan di sini bahawa saya melihat masyarakat luar bandar di dalam kita cuba mengupayakan ekonomi mereka dengan berbagai-bagai projek, masih lagi tidak boleh self-sufficient di dalam keperluan makanan harian mereka. Baru-baru ini bila saya turun di Galas, juga dulu di Sibu, agak rasa kecewa kerana keadaan mereka yang agak daif, tetapi tanah keliling rumah mereka peruntukan ayam, dan saya tak nampak pokok cili buang sebatang pun di setengah-setengah rumah. Kebanyakan rumah tidak ada plot sayurnya sendiri. Jadi ini adalah amat rasa saya lah, sebelum kita bercakap mengenai meningkatkan ekonomi dengan menambah pendapatan dengan membuat usaha-usaha tertentu, sepatutnya kita juga memberi galakan kepada mereka untuk menanam sayur-sayuran yang tidak begitu demanding untuk kegunaan sendiri. Ayam pun tidak dibela sendiri. Jadi sejauh mana kementerian menggalakkan ke arah usaha ini. Pada satu masa dulu kita ada program Bumi Hijau, ya, di mana rakyat yang berminat diberi benih dan sebagainya, diberi tunjuk ajar bagaimana untuk memenuhi keperluan sendiri yang mudah ditanam, ya. Kacang botol pun tak ada, kacang panjang pun tak ada, ulam-ulaman pun tak ada. Jadi kalau perkara ini yang boleh dipetik daripada kawasan rumah sendiri pun tidak boleh diusahakan oleh orang-orang di luar bandar, terutamanya orang Melayu, amat menyedihkan kerana mereka lebih mungkin suka duduk di kedai kopi dan sebagainya. Saya ingat perubahan minda ini juga menjadi tanggungjawab kepada Kementerian Luar Bandar. Kedua yang berhormat Datuk Pengerusi adalah butiran 020100 mengenai sumber manusia dan pentadbiran. Saya ingin tahu tenaga untuk kemas, berapa peratus adalah daripada kalangan yang mempunyai diploma atau ijazah. Saya rasa tidak adil bagi masyarakat kampung dan luar bandar apabila kita memberi tugas kepada petugas-petugas guru kemas, penyelia dan sebagainya di kalangan mereka yang tidak mungkin mereka beri latih, tetapi saya merasakan bahawa kita mempunyai lebihan graduan-graduan yang masih tidak bekerja. Dan saya ingat tiba masanya graduan-graduan kita yang tidak bekerja ini diberi peluang untuk berkhidmat di luar bandar, ya, dan menggunakan kemahiran mereka, fikiran mereka, idea mereka untuk meningkatkan tahap sumber manusia di dalam kemas itu sendiri. Datuk Pengerusi, saya ingin bawa kepada butiran 10000 one off maksud bekalan 22 ini, 100 NKRA Education Prasekolah. Kerajaan membelanjakan insya-Allah 140 juta ringgit untuk education pendidikan prasekolah ini. Persoalannya ialah bagaimana kerajaan atau kementerian mengukur pencapaian dan apakah KPI untuk NKRA ini. Begitu banyak telah kita belanjakan untuk prasekolah, tetapi sejauh mana kajian dilakukan, penilaian dilakukan di atas pencapaian mereka. Kerana kita tahu bahawa mudah untuk kita mengatakan bahawa kita telah berjaya, tetapi adakah satu ukuran yang boleh kita lihat? Misalnya daripada anak-anak yang memulakan sekolah-sekolah pra ini, berapa yang sudah boleh membaca sebelum mereka memasuki darjah 1, tahap 1?
Kerana kalau kita tidak membuat apa-apa penilaian, kita hanya mungkin dalam sindrom shock sendiri bahawa program kita itu berkesan. Adakah kerana mereka menghadiri sekolah prasekolah ini, maka guru-guru di tahap 1 mempunyai satu kerja yang lebih mudah menghadapi mereka kerana mereka sudah ada persediaan yang cukup, ataupun guru-guru di tahap 1 masih lagi terpaksa cope dengan murid-murid yang tidak boleh mengira dan membaca. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih.